Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua murid. Okey, baik. Pagi ni kita akan belajar subjek BM. Okey. Nanti kamu ready ya. Cikgu akan buat presentation. Maksud kamu tengok, kamu bersedialah dulu. Kita akan pergi proses one by one apa dia. Okey. Screen. Okey, kamu nampak tak? Nampak apa yang cikgu share ni? Seorang boleh ni. Nampak tak? Kamu nampak tak? Nampak, cikgu nampak. Nampak ah? Okey. Cikgu mula ah. Okey. Kamu boleh mute mikrofon dia bunyi. Tutup yang lambang mikrofon tu. Ada lagi ni. Minta tutup mikrofon eh. Okey. Minta tutup mikrofon eh sebab dia ganggu, dia bunyi bising dekat mikrofon, dekat speaker je tu. Okey, baik. Selamat pagi semua murid. InsyaAllah pagi ni kita akan belajar bahasa Melayu tahun 5, minggu kedua, tema kemasyarakatan. Okey, baik. Untuk unit pertama, tajuk dia masyarakat penyayang. Boleh tak kamu tutup suara tu? Tutup mikrofon. Okey, masih. Okey. Unit 1 tajuk dia masyarakat penyayang. Tajuk Bank Rezeki Bergerak. Okey, kamu boleh rujuk buku teks kamu. Okey, bersedia dengan buku teks eh. Hari ni kita akan buat kemahiran membaca dan juga memberi maklumat tersurat dan tersirat untuk memberi respon. Okey, hari ni kita akan tumpukan untuk hari ni ya. Okey. Mulakan. Okey, objektif pengajaran pada hari ini insya-Allah pada akhir PNP kita, murid akan dapat menyatakan respon daripada maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan yang dibaca. Okey, kriteria kejayaan dia apa? Murid-murid menyatakan respon sekurang-kurangnya 3 daripada 4 isi tersurat dan tersirat daripada bahan yang dibaca. Okey. Daripada bahan yang kita baca ni sekali lagi. Okey, cikgu harap kamu dapat menyatakan respon 3 daripada 4. Okey. Murid membaca petikan bersama-sama guru. Sebelum tu, awak boleh rujuk muka surat 3. Awak buka buku teks, tengok muka surat 3. Boleh bersedia awak tengok buku teks. Okey, sediakan buku teks semua. Ambil buku teks, awak tengok muka surat 3. Kalau tak tengok buku teks pun, tengok dekat depan ni pun tak apalah. Cikgu dah ambil daripada buku teks lah. Okey.
Okey, kita akan baca perenggan demi perenggan bersama-sama cikgu. Sambil cikgu baca, sambil tu pun awak baca juga. Okey. Okey, awak boleh tengok ni tajuk dah. Bank Rezeki Bergerak. Okey, kita baca melalui perenggan pertama. Okey. Rakan Taman SK Damai. Sorry. Rakan Taman Seri Damai telah melancarkan program Bank Rezeki Bergerak di perkarangan Dewan Utama Taman Seri Damai. Okey. Perenggan kedua. Program Rezeki Bergerak bertujuan untuk mengurangkan pembaziran bahan makanan dalam kalangan penduduk, pengusaha kedai runcit dan pasaraya. Di samping itu, program ini dapat meringankan bebanan golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua. Okey, ini perenggan pertama dan juga perenggan kedua. Okey. Okey, kita pergi kepada perenggan seterusnya, perenggan ketiga. Okey, ini perenggan ketiga kita tengok. Program Rezeki Bank Rezeki Bergerak mendapat sokongan seluruh penduduk Taman Seri Damai. Mereka juga memberikan sumbangan tenaga. Mereka juga aktif mengumpulkan dan mengkategorikan barangan keperluan harian untuk disalurkan kepada Bank Rezeki Bergerak. Okey, ini ada perenggan ketiga. Okay, awak tengok pada perenggan seterusnya. Makanan yang boleh disumbangkan ke dalam Bank Rezeki Bergerak ialah makanan kering dan makanan basah. Makanan itu termasuklah beras, biskut, telur, buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey. Kita akan pergi kepada perenggan kelima. Inisiatif murni ini juga mendapat kerjasama daripada agensi kerajaan iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat, agensi swasta turut menyumbang. Program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya kerana kesepakatan yang kukuh oleh semua pihak. Okey. Awak tengok dia punya petikan tu, awak tengok pada perenggan kedua. Perenggan kedua tu dia ada garis yang berwarna merah, betul tak? Okey. Perenggan ketiga pun ada ditunjuk yang warna merah tu juga. Cuma perenggan keempat dan perenggan kelima tak ditunjukkan. Jadi, perenggan keempat dan kelima ni kita kena carilah sekali lagi. Apa maklumat tersurat yang dia sampaikan. Okey. Baiklah, aktiviti seterusnya, murid mengenal pasti maklumat tersurat dulu. Okey, seperti mana yang kita baca pada awal tadi, perenggan kedua, awak tengok kan, perenggan kedua tu, dia ada garis yang berwarna merah. Okey, cikgu ulang balik objektif kita tadi. Awak ingat balik yang tadi cikgu ceritakan pada awal. Menyatakan respon daripada maklumat tersurat dan tersirat daripada bahan yang dibaca. Inilah bahan yang kita baca ni, petikan yang kita baca ni. Jadi kamu akan bagi respon. Respon dia melalui apa? Melalui maklumat tersurat dan tersirat. Okey, awak tengok. Pada perenggan kedua tu, dia ada maklumat tersurat dia kan? Awak tengok yang bergaris berwarna merah tu. Okey, sambil cikgu terang ni, awak akan tulis sekali lagi. Maklumat tersurat. Awak tengok macam contoh dalam buku teks muka surat 3 tu, ada dia tuliskan, dia bagikan, dia buat macam kotak tu. Ada maklumat tersurat dan kanan tu dia ada respon. Betul tak? Okey, sekali lagi kamu akan tuliskan balik apa dia maklumat tersurat dia. Awak buat macam jadual lah. Awak bagi dua, maklumat tersurat dan sebelah lagi respon. Awak buat macam jadual tu, tersurat dia perenggan pertama, perenggan kedua tu awak tulis yang ni.
Program ini dapat meringankan bebanan golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua. Ini adalah maklumat tersurat dia. Okey. Okey, ini maklumat tersurat pada perenggan kedua tu tadi. Okey. Macam mana kita nak memberi respon kepada maklumat tersurat yang kita dah cari tadi tu? Okey, pertama sekali kita mesti cari dia punya kata kerja dia dulu. Apa yang dibuat. Okey, kalau awak tengok daripada ni, program ini dapat meringankan bebanan golongan orang miskin apa semua. Awak kena cari kata kerja dulu. Apa itu kata kerja? Kata kerja ni kata yang kita buat dia. Contoh membaca, menari. Lagi apa lagi? Membaca, menari, mengambil. Lagi kata kerja lah. Apa yang kita buat. Apa yang kita sedang melakukan. Itu adalah kata kerja lah. Okay. Meringankan. Maksudnya, sini adalah kata kerja dah. Okay. Okey, dah dapat kata kerja, kena tengok dulu apa maksud meringankan ni. Okey, menurut Kamus Dewan, meringankan bermaksud menjadikan ringan atau memudahkan atau menyenangkan. Ini ada punya kata kunci dia ni. Menjadikan ringan, okey, meringankan, memudahkan dan menyenangkan. Okey, ini adalah kata seerti bagi meringankan. Okey. Yang bawah ni adalah contoh lah ayat-ayat dah. Mesin-mesin moden sesungguhnya telah dapat meringankan kerja para petani. Ini contoh ayat dia lah. Kalau kamu tengok kamus, dia akan bagi maksud dan juga contoh ayat. Okay. Kita ambil maksud dia ni. Memudahkan dan menyenangkan. Itu dia punya keyword dia tu. Kita kena tahu. Okay. Okay. Apabila dah tahu kata kerja, kita akan tukarkan kata kerja tu dengan maksud yang lain tu. Okey. Maksudnya yang tadi maksud dia kata kerja ni meringankan, jadi kita kena tukar dah supaya dia membawa maksud yang sama juga. Okey, faham Kita tukar dia. Okey. Maksudnya meringankan ni kita tukarkan menjadi memudahkan. Boleh faham Daripada kata kerja ni tadi, kita tukar dia menjadi memudahkan. Sebab maksud dia ni meringankan adalah memudahkan. Sama maksud dia. Tapi kita tak boleh ambil ayat ni penuh. Kita tak boleh ambil ayat penuh. Cuma tukar ni saja. Kita kena tambah di depan dia tu. Ini kita panggil apa ni? Kata bantu. Kita mestilah ni adalah kata bantu. Kamu boleh tukarlah dengan perkataan yang lain. Kita mestilah, kita perlulah, kita hendaklah. Okey. Mestilah, hendaklah, perlulah, mestilah. Itulah, ini adalah contoh-contoh kata bantu lah. Kita mesti tukar dia dengan perkataan-perkataan ni lah. Sekali lagi kita tengok yang kedua, ketiga, keempat juga sama lah juga. Dia kan kita akan pakai kata bantu lah. Mestilah, hendaklah. Itu semua adalah kata bantu. Okey. Okey. Keluar pula. Okey, ini memudahkan ya. Macam cikgu kata tadi. Okey, mestilah ni. Kita mestilah. Ini adalah kata bantu. Mestilah ni kata bantu. Kita mesti tukar dengan perkataan kata bantu, baru kita tukar perkataan tu. Ayat yang belakang tu sama juga. Okey, kita tengok.
Yang seterusnya, maklumat tersurat yang seterusnya ada pada perenggan ketiga. Okey, awak tengok perenggan ketiga yang garis yang berwarna merah tu. Okey. Mengkategorikan barangan keperluan harian untuk disalurkan kepada bank rezeki bergerak. Yang ni. Oh, ada orang masuk. Okey, teruskan Okey, awak tengok yang ketiga ni tadi. Maklumat dia mengkategorikan barangan keperluan harian untuk disalurkan kepada bank rezeki bergerak. Okey, apa dia kata kerja dekat sini? Mengkategorikan. Okey, kita akan tengok dulu apa maksud mengkategorikan ni. Maksud mengkategorikan ni dalam kamus dewan, memasukkan ke dalam atau menentukan sebagai golongan dalam sesuatu kategori tertentu. Maksudnya kita bagi kita buat kategori dia tu. Kalau baju, baju. Kalau pakaian, pakaian. Kalau makanan, makanan. Gula, beras, itu makanan. Baju, seluar, itu adalah pakaian. Jadi, benda tu kita mengkategorikan dia. Okey. Kita nak tukar perkataan kategorikan tu, apa perkataan yang membawa maksud yang sama. Okey, kita guna perkataan menentukan. Mengkategorikan ni dengan menentukan. Sama perkataan dia. Dia tidak membawa maksud yang lain. Tetap yang sama juga. Tapi, macam cikgu cakap tadi, di awal tu kita hendaklah tukar dengan kata bantu. Ni, kita hendaklah ni, kata bantu. Yang tadi apa dia tadi? Tukar dengan kita mestilah, betul tak? Yang ini kita hendaklah. Sama. Kata bantu ni ada banyak Kita hendaklah, kita mestilah, kita perlulah. Benda-benda macam ni kamu perlu tahulah sebab apa? Sebab benda ni kamu akan kena buat dalam, selalunya dia akan keluar soalan karangan bahagian B. Selalunya. Kamu kena buatlah benda ni, kamu kena bagi kamu punya respon macam mana. Kita mestilah, kita hendaklah. Okey, kita cari pada perenggan keempat pula. Apa itu maklumat tersurat pada perenggan keempat? Awak tengok kat situ. Ada orang masuk je. Okey. Okey, maklumat tersurat pada perenggan keempat. Alamak, ada orang masuk je. Okey. Pada perenggan keempat ni, awak tengok, dia ada dekat sini. Ayat yang pertama tu. Makanan yang boleh disumbangkan ke dalam bank rezeki bergerak ialah makanan kering dan makanan basah. Itu dia punya ayat yang tersurat, maklumat tersurat dia tu. Okey, apa kata kerja dekat sini? Awak boleh tengok kat sini. Apa kata kerja ni? Betul. Disumbangkan ni adalah kata kerja. Okey. Alamak. Disumbangkan tu adalah kata kerja. Pandai. Siapa yang teka betul itu, kira pandai lah. Dia tahu dapat bezakan apa mana satu kata kerja. Okey. Apa yang masukkan disumbangkan tu? Memberikan sesuatu. Kita sumbang tenaga ataupun sumbang wang sebagai sokongan atau bantuan. Memberikan bantuan. Okey. Itu yang dimasukkan dengan menyumbangkan. Okey. Itu yang dimasukkan menyumbangkan. Okey. Jadi, kita nak tukar balik perkataan itu tu. Macam mana? Okey, kita mestilah.
kita perlu letak kata apa tadi? Kata bantu di depan. Lepas tu kita tukar dengan kata kerja ni apa yang sesuai? Disumbangkan ataupun tertukar dengan perkataan memberikan. Lepas tu yang depan kita letaklah kata bantu. Jadi maklumat tersirat yang kamu dapat ni kamu dah buat dah, nampak? Kita patutlah memberikan makanan basah dan makanan kering ke dalam bank rezeki bergerak. Itu adalah maksud tersirat dia. Okey. Yang ke berapa dah? 1, 2, 3. Yang keempat dan yang terakhir lah. Pada perenggan yang keempat ni. Awak tengok. Boleh awak cari perenggan keempat apa dia? Jumpa tak apa? Jumpa kat mana? Perenggan kelima. Perenggan terakhir. Ataupun maklumat tersurat yang keempat. Jumpa tak kat mana? Tak jumpa. Jom kita cari tengok. Program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya kerana kesepakatan kukuh oleh semua pihak. Yang mana? Ayat mana? Ayat yang terakhir sekali pada perenggan kelima kan? Awak tengok. Dekat sini dia ada kata kerja dah dekat sini. Okey, dalam ni dia ada kata kerja. Tak lagi kamu kena tukar balik. Dilaksanakan tu. Itu adalah kata kerja dah. Okay. Program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya kerana kesepakatan yang kukuh oleh semua pihak. Okey. Cari dulu mana satu kata kerja ada dekat sini. Okey, betul. Dilaksanakan. Dilaksanakan itu adalah kata kerja. Okey. Kita kena tahu dulu maksud dia apa. Membandingkan dengan, mengumpamakan sebagai, menyamakan, tidak dapat dilaksanakan bulan dan matahari, menjalankan tugas. Ni maksud yang kedua. Maksud yang pertama ni tak sesuai lah dengan ayat kita tu. Maksud yang kedua ni sesuai dengan ayat kita dulu. Menjalankan tugas, rancangan dan lain-lain. Mengerjakan, menyelesaikan sesuatu tugasan. Okey, ayat ni sesuai lah ni. Maksud dia tu. Okey. Kalau kamu tengok kamus, kamu nak cari perkataan, dia akan tulis banyak maksud. Contoh dekat sini, dilaksanakan ada 2 maksud. Dekat sini. 1, 2. Contoh kalau macam benda perkataan lain pun dia ada membawa 2 maksud jugalah kadang-kadang tu. Contoh dia apa? Cikgu tak ingat. Tapi ada yang membawa 2 maksud. Okey. Contoh, cikgu bagi satu contoh. Perkataan yang ada 2 maksud. Satu perkataan yang ada 2 maksud. Contoh. S-E-P-A-K. Bunyi apa? S-E-P-A-K. Sepak dan juga sepak. Ejaan dia sama. Betul tak? Ejaan dia sama kan? Sepak, sepak. Tapi ejaan yang pertama, sebutan yang pertama, sepak membawa maksud menggunakan kaki untuk sepak. Okey. Ada maksud yang lain juga bagi S-E-P-A-K ni. Sepak. Menggunakan tangan untuk tampar. Dua maksud yang berbeza. Walaupun ejaan dia sama. Sebab tu kamus tu dia ada 1 apa maksud dia. 2 apa maksud dia. 3 apa maksud dia. Sebab satu perkataan tu boleh membawa pelbagai maksud. Okey. Okey, maklumat tersirat ni. Pertama sekali cikgu cakap apa dia tadi? Kamu kena cari kata kerja. Dah dapat kan? Dilaksanakan kan? Kata kerja, betul tak? Di depan itu kita mesti letakkan dengan apa dah? Kata bantu. Okey, macam mana kata bantu dia tu? Kita perlulah, kita mestilah, kita hendaklah, kita janganlah. Faham tak? Okey, ni. Kamu kena fikir dulu. Apa ayat yang sesuai? Agak-agak apa ayat yang sesuai dia dekat sini? Kamu cuba fikir tengok.
cuba fikir tengok apa maksud yang sesuai dekat sini. Siapa tahu? Siapa boleh cuba? Siapa boleh cuba? Okey, kamu boleh unmute tu habaq nama. Kamu boleh cuba dekat sini. Kamu nak gantikan dengan apa? Siapa nak cuba? Ada siapa nak cuba? Ada siapa nak cuba? Semua tak berani. Tak apa, lagi nanti awak buat. Okey. Kita tengok. Pertama sekali cikgu cakap apa tadi? Kita mesti tahu dulu kata kerja dia dekat sini. Dilaksanakan ni kan. Dilaksanakan ni kita nak gantikan dengan apa? Okey. Walaupun kamu tak tulis di depan, dia boleh diletakkan di belakang ayat. Tadi cikgu garis tu tadi, maksudnya kalau siapa pandai buat ni, dia tahulah. Kita boleh letakkan kata kerja ni di belakang ayat, tak semestinya di depan ayat. Memberi kerjasama ni pun salah satu ni kan. Salah satu ni juga. Okey. Pertama sekali depan dia kita mesti letak kata bantu. Mesti letak kata bantu. Kita perlulah, kita mestilah, kita hendaklah. Berapa kali cikgu dah ulang benda ni. Okey. Okey, ini adalah kata bantu. Okey, respon dia apa? Kita perlulah memberi kerjasama yang kukuh kepada program yang dijalankan. Dia tetap membawa maksud yang sama. Maksudnya kita nak bagi respon balik pada perkataan ataupun ayat yang kita cari itu tadi. Okey. Apabila kita dah dapat kata tersurat tu, kita boleh bagi respon. Apa yang dilakukan? Apa yang kita buat tu? Okey. Kita dah selesai dah 4 maklumat tersirat dan juga kamu bagi respon kepada 4 maklumat tersurat yang kita cari dalam muka surat 3 ni tadi. Okey, kalau kamu tak faham, kamu boleh ulang balik video. Nanti video ni cikgu akan ulang balik. Okey. Ini latihan dah. Yang tadi tu cikgu bagi tahu cara-cara dia macam mana kita nak cari maklumat tersurat dan juga cara kita nak buat respon. Okey. Ini latihan dia. Ini latihan dia. Okey. Yang tadi tu cikgu ajak cara. Okey. Ini adalah latihan. Latihan ni kamu buat. Okey, kamu boleh salin. Macam mana nak buat? Tak apa, nanti cikgu akan ambil gambar benda ni. Cikgu akan ambil gambar latihan ni. Cikgu akan letak dalam Telegram. Okey. Lepas tu, kamu berdasarkan gambar yang cikgu ambil ni. Okey. Berdasarkan petikan ni. Berdasarkan petikan ni, kamu buat berdasarkan petikan ni, kamu akan catatkan maklumat tersurat dan juga kamu bagi respon. Okey. Mungkin kamu payah nak cari kan. Tak apa, cikgu tolong cari kat kamu maklumat tersurat. Kamu hanya perlu bagi respon saja. Boleh? Okey. Nanti kamu baca lah ni. Okey, yang pertama sekali. Perengan pertama. Apa maklumat tersurat dia? Telah berbincang, mereka mengambil kata sepakat bersetuju menubuhkan rakan zaman. Okey, yang kedua. Kedua program ini dapat diiklankan dalam laman Facebook Taman Seri Damai oleh ahli jawatankuasa supaya aktiviti mendapat kerjasama yang baik daripada penduduk. Okey, yang ketiga, mereka juga sepakat untuk mengadakan projek alam hijau. Dan yang keempat, aktiviti yang dirancangkan dapat meningkatkan kemajuan penduduk Taman Seri Damai.
Okey, cikgu akan ambil gambar benda ni. Cikgu akan post ke dalam Telegram. Jadi kamu kena bagi respon berdasarkan 4 maklumat tersurat yang terdapat dalam petikan ni. Okey. Alamak. Okey, dalam petikan ni. Saya cikgu ambil gambar dulu. Cikgu post dalam grup Telegram. Lepas tu kamu bagi respon. Okey? Itu adalah latihan kamu untuk hari ni. Kalau kamu tak faham, kamu tengok balik video ni. Ulang-ulang balik. Nanti cikgu akan post video ni juga untuk nak bagi info kepada kawan-kawan yang tak dapat join hari ni. Yang tak dapat join Google Meet hari ni. Okey? Apa saranan cikgu? Apa saranan cikgu? Kamu kena ulang balik baca bagi faham dulu. Okey. Ulang balik baca. Apa dah ulang balik? Kamu baca bagi faham dulu semua ni. Kemudian kamu kena cari perkataan tu apa kata kerja. Kamu kena cari kata kerja. Kemudian kamu tukar kepada kata bantu. Okey. Lepas tu barulah kamu bagi respon dia. Respon dia sama. Ya, macam mana? Ada soalan? Ada soalan boleh tanya? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, setakat ni dulu untuk subjek BM kamu untuk hari ni. Ini latihan kamu Cikgu akan post ke dalam Telegram dan kamu jawab lah. Okey, lepas tu lepas dah siap kamu jawab semua, awak tulis dalam buku pemahaman. Tulis dalam buku pemahaman. Awak buat kotak bahagi 4 tu. Buat jadual, awak tulis maklumat tersurat, respon. Lepas tu awak tulis 1, 2, 3, 4. Kemudian respon 4. Lepas tu kamu hantar kat cikgu. Tak personal pun tak apalah. Okey? Boleh? Okey, itu saja untuk hari ni. Okey, ada apa-apa soalan boleh buka mic tanya cikgu. Kalau ada soalan. Tak lagi cikgu akan post dalam Telegram. Ada soalan. Apa dia? Tak banyak apa kerja kamu. Kamu cuma tulis maklumat tersirat 4 dan bagi respon je. Maklumat tersirat kamu tak payah cari dah sebab cikgu dah tolong kamu cari 4 dah. Cikgu dah tolong kamu cari 4. Kamu hanya perlu bagi respon saja. Tukar balik perkataan tu. Okey? Apa dia tu? Tasnim. Okey. Boleh faham? Boleh faham? Okey, kalau boleh faham. Okey, setakat ni dulu kita punya okey, setakat ni dulu subjek BM kita. Okey. Cikgu akan berhenti dekat sini. Cikgu akan hantar latihan dalam Telegram. Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Ni. Terima kasih cikgu. Bye-bye cikgu. Terima kasih. Bye. Ni. Ajar tu sarapan dulu. Jangan tak makan pula. Semua sarapan nak ni. Belum. Awak tak makan. Awak tak makan ni. Awak tak makan. Lapar. Tak